Assalamualaikum and very good morning. Okay, tadi kita dah settle first part of this 6.1. Sekarang kita nak sambung lagi another two subtopic, which is how do you determine the angle when the value of sine, cosine and tangent are given, and also how to solve problems involving sine, cosine dengan tangent. So mari kita terus ke sana. So macam mana kita nak determine the angle bila the value of sine, cosine, tangent are given? Macam mana kita nak cari tu? So, identify. Dia punya step yang pertama, identify the quadrant. So, that's why dia sangat-sangat penting untuk kamu hafal dan tahu macam mana nak guna quadrant tu. Apa yang positif, apa yang negatif. All student take coffee. Ingat benda tu. Okay, sebab itu akan menentukan mana positif, mana negatif. Second one, you determine the corresponding reference angle dan you calculate the angle theta based on the quadrant identified. Okay, ya. Terus pergi kepada contoh. Given that theta bla 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 bla, so cikgu terus lukis TV quadrant kat sini in case. Okay. Kamu ada sin theta sama juga dengan 0.9397. Kita nak cari theta sekarang ni, betul tak? Betul Nak cari theta kan? Okay, mula-mula step yang pertama adalah kamu tengok dia punya apa tu? Determine the quadrant based on the positive or negative sign. Dekat soalan ni, dia punya value ni positif ke negatif? Value dia positif. So, bila dia positif, kamu tahu dah sign yang positif ni kat mana. Sign yang positif kat mana? Dia sama ada dekat sini and also dekat sini. First dengan second quadrant. Okay. Now, kita nak theta tau. So, bila kita nak theta, kita kena hilangkan sin ni. Betul tak? So, in order for us to eliminate the sin ni, kita kena introduce satu term. Kita panggil dia sebagai anti-sign kot. Sign negative 1 ataupun shift sign. So, letak kat sini satu. Letak kat sini satu. Okay. Bila mana sign negative 1 dengan sign ni bertemu, dia akan jadi cancel out lah. So, the only thing you have the theta is equals to sin negative 1 0.9397. So, just ambil you punya calculator and then you tekan lah. Okay, and then you tekan. You akan dapat. Boom. Tekan shift. Tekan sign kat sini Shift sign. Then you put the value 0.9397. 0.9397 is it? 9397 and you press enter. Okay, and make sure you punya mode tu dalam degree. So you akan dapat 70.001. So you get 70 lah. Okay, so you get the theta is equals to 70 degree. Okay. So, bila dia positif, dia dekat mana? Bila dia positif, dia dekat sini tau. So, this is 70. Betul tak? And this 70 also is equivalent to alpha, our reference angle. Betul tak? So, this one, kalau dia berada dekat sini, dia adalah bersamaan juga dengan sini. So, this is our alpha. 70. Okay. So, kalau dia dekat sini, dekat mana lagi theta tu? So, kita kena patah balik dekat asal. Mana tadi? Alright. So, kalau dia dekat second quadrant, kalau diberi alpha tu 70, so, macam mana kita cari theta tu? How to find the theta? So, theta is equals to 180 you minus with the alpha. Okay. Baru dia dapat jawapan dia. So, inilah satu jawapan dah. Okay. Dan satu lagi jawapan adalah theta is equals to 180 tolak dengan 70. So, you akan dapat satu lagi jawapan. 11110. So, 110 tu kat mana? 110 tu dekat inilah dia. Inilah you punya theta.
Okay, so ada berapa jawapan kat situ? So, theta is equals to 110 and also 70 degrees. Inilah yang dimasukkan dengan step yang ketiga tu. Okay, yang tadi tu, yang step yang kedua tu, kita hanya dapat yang 70 tu, alpha. Itu kita punya reference angle, belum jawapan lagi. Okay, so that's why step yang ketiga tu, calculate the angle theta based on the quadrant identifier. So that's why kamu kena pandai cari kat mana quadrant tu. Sekian. Okay, so let's say satu lagi contoh. Tengok E You have cos theta is equals to negative 0.6018. Bukit sikit dia punya quadrant. Alright. Tengok sign Sign apa tu? Negatif. Dekat mana yang cos negatif? So kalau tak tahu tulislah. All student take coffee. Dekat mana cos negatif? Dekat second quadrant dan juga third quadrant. Itu yang negatif. Sebab dekat negatif saya ni. Okay. Unless kalau tak ada negatif tu baru kita ambil first dengan fourth. But this one is kalau this one is a negative, so you refer to second dengan third. Okay. So bila kita nak tekan calculator, okay. Bila kita nak tekan calculator, tolong jangan masukkan sign negatif dalam calculator. Please jangan masukkan. Sebab negatif dekat sini adalah for you to indicate the position in the quadrant saja. Itu je. Dan kamu tak perlukan negatif dalam calculation. Apa yang kamu kena buat? Cos negative 1, just masukkan 0.6018. 0.6018. Okay, shift cos 0.6018. Tekan enter. 53. Kamu akan dapat 53. Adakah 53 ni jawapan dia? Adakah 53 ni salah satu jawapan dia? Bukan. Unless kalau 53 ni berada pada kuadran yang pertama, yes, this is the answer. But since 53 ni, since dia punya kuadran tu bukan berada pada kuadran yang pertama, so we cannot take this as an answer. This is just the reference angle sahaja. So macam mana kalau kita nak cari dia punya angle yang sebenar? So kalau untuk yang second quadrant, apa yang kita kena buat? 180 tolak 53. Then you will get the jawapan yang betul. Okay, 180 tolak 53. You will get the answer. 127. This is the correct answer. So this is the theta. Satu jawapan. Dan satu lagi, kalau dia berada pada kuadran yang ketiga, okay, patah balik yang kedua tadi. Sekarang ni dia dah bagi alpha, atau tadi kamu dapat alpha kan, kamu dah dapat alpha 53 sama juga dengan theta tolak 180. So macam mana kamu nak cari theta? Pindahkan je lah. So sebenarnya kalau kamu nak cari theta, dia adalah 180 tambah 53. Itu yang sebenar-benarnya. So mana tadi? Yang ini 180 tambah 53. So you will get the answer. Yang second answer pula, you which is 2, 3, 3. 2, 3, 3. Okay? Boleh. So that's why it's very important for you to identify yang mana theta, yang mana alpha. Yang kamu dapat yang bula-bula ni, dia sebenarnya adalah alpha. Belum theta lagi. Itu baru reference angle. Boleh? Boleh pelan-pelan. Okay. The diagram on the right shows a unit circle. Sekian. Dia bagi itu adalah pada kuadran yang ketiga. Okay. Nak senang. Untuk kuadran yang ketiga, yang apa yang positif? All student take coffee. So ya, dekat kuadran yang ketiga apa yang positif? Tangent. So kita gunalah angle tangent. Okay. So ingat balik, tangent theta adalah apa? Y over X. So kita ambil yang ni 0.6018.
9403 just bahagi dengan negatif 0.3402. So kamu akan dapat jawapan yang positif, which is betul lah kan. 9403 3402 0.9403 bahagi 0.3402. Tekan, you will get 2.7674. 2.764. Dan in order to get the theta, shift tangent macam biasa, you will get the answer 2.764. Then you shift tangent answer, tekan, you will get 70.1. As simple as that. Boleh? Okay, last kali. Macam mana kita nak solving problem pula ni? Kita nak extend balik dekat kita punya. Kita nak guna semua information yang kita dah belajar sebelum ni into the application pula. Alright. In the diagram on the right, HGF is a straight line. Okay, so kita tahu yang dia dah bagi satu simbol kat situ. So this, you know that this one is 8. This one is also 8. Given that HG is okay, calculate cos X. Kau nampak kat sini, kita ada satu right angle triangle 90 degrees. So this is 8, this is 6. So I guess you know how to find this one, right? 6 square plus 8 square, and then you square root, you akan dapat sini 10. Nanti kamu check sendiri Now, cos X. Kalau kamu tengok angle macam ni, angle ni adalah sebenarnya angle di antara apa tu? Di antara 90 dengan 180. 90 dengan 180 adalah pada kuadran yang kedua. Dan kuadran yang kedua, apa yang positif? Apa yang positif? Hanya sin yang positif. Tetapi soalan bertanyakan cos. Betul tak? So you know that you kena letak apa dekat depan ni. Kamu tahu yang kamu kena letak negatif dekat depan. Okay. So kalau cos, kita refer kepada apa tu? Tengok je dia punya table tu. Tengoklah dia punya tu. Dia punya angle kat situ. So cos adalah apa? Cos adalah adjacent over hypotenuse. 8/10. So selesaikanlah, kamu akan dapat negatif 4/5. Macam tu je. Okay. Yang B pula, sin X. Dia dekat second quadrant tu. So bila sin X tu, kamu tak payah letak negatif lah, sebab sin tu dah positif. So you only find the ratio sahaja. 6/10. Tekan. Kamu akan dapat jawapan ada 3/5. Dah siap. Faham? As simple as that. Boleh? Okay, tengok nombor 4. The diagram on the right shows an alarm clock. Calculate the angle moved through by the minute hand if the minute hand is being rotated anti-clockwise from number 3 to number 10. Okay, kalau kamu buat satu garisan dekat sini. Oh, lemak. Kalau kamu buat satu garisan Mari cikgu buat garisan sekejap. Okay. So bila cikgu dah buat satu garisan, nanti ada satu garisan kat sini. Okay. Dan basically kan, kalau kamu tengok dia ada berapa kamu boleh bahagikan dia ikut beberapa angle tau. 1, 2, ada 3 bahagian. Okay. We know that satu kuadran adalah 90. So kalau 90 dibahagikan dengan 3, so adalah satu bahagian kecil ni adalah 30, 60, dan this one is 90. Dia kata jarum minit ni kan, dia rotatekan anti-clockwise sampai ke jarum yang 10 ni. So dekat sini. Boom. So ini dia punya jarum yang baru. Okay, so how to find the theta? So dekat sini dah 90 tambah 30, 100, 120.
And then 120 tambah lagi 30. So, you akan dapat theta dia sama juga dengan 150. Macam tu je. Okay. Hence, calculate the value of cos 150. First of all, cari dia punya reference angle. Betul tak? Kita tahu yang dekat second quadrant ni, apa yang positif? Hanyalah sign yang positif. But this one is cos. So, that's why you have to put the negative. Cos 180 tolak 150. So, kamu akan dapat negative cos 30. Dan 30 ni adalah special angle. Yang mana cos 30 adalah this one. So, you will get the answer negative square root 3 over 2. Dah siap. Okay. So, itu sahaja untuk 6.1. So, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Okay. Bye-bye class. Thank you.